sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi pada malam ini kita akan habiskan dahulu petikan berkenaan dengan kisah ataupun biodata ringkas Al-Imam Asy-Syafi'i. Teks yang kita bincangkan dahulu, okey, belum lagi habis. Jadi malam ini kita akan sambung insya-Allah. Baik. Jadi masing-masing boleh buka muka surat 47 ya. Kita ulang balik daripada perenggan awal muka surat 48 tu. Okay, kita baca waqad ya. Waqad 'asha Asy-Syafi'i ma'a Malikin 9 sinin. Talaqqa 'alaihi fiqhal madinati. Okay, maknanya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i hidup ataupun tinggal bersama dengan Al-Imam Malik. Perkataan Malik memang dieja mim alif lam kaf. Ada orang tak dieja mim lam kaf sahaja. Lepas tu ditanda dengan tanda calik di atas. Itu kurang tepat. Ya, eja mesti mim alif, alif yang jelas, yang kelihatan. 9 sinin, selama 9 tahun. Perkataan sinin sebagaimana yang pernah kita bincang dahulu, sanatun, nah mufradnya. Okey. Jamaknya disebut sanawat. Dalam kamus kadang-kadang diberi jamak yang kedua yang berlainan jenis. Kalau yang ini namanya jamak muannats salim. Okey. Kadang-kadang kamus bagi sinun. Jadi kalau kita biasa dengan sanawat, tiba-tiba nampak sinun, kita pun rasa pelik. Sinun ini dia termasuk ya dalam kategori jamak muzakkar salim. Kalau kita baca sinun, di hujungnya ada waw nun, maka boleh juga dalam situasi yang tertentu yang lain dibaca dengan sini. Okey. Jadi mengapa dibaca sini? Mengikut posisi perkataan itu. Mungkin dia berfungsi sebagai maf'ulun bih. Okey, mansub bil ya. Mungkin di-i'rab sebagai isim majrur, mansub bil ya. Mungkin di-i'rab sebagai mudhafun ilaih, mansub bil ya. Okey? Sebab apa? Sebab dia tergolong dalam kategori jamak muzakkar salim. Kebiasaan jamak muzakkar salim, tuan-tuan, melibatkan dua kumpulan kata nama. Sifat lelaki dan juga nama khas bagi lelaki. Tapi tahun ini bukan sifat lelaki dan juga bukan nama khas bagi lelaki. Tapi disebabkan Arab guna dan Quran guna, maka kita akur kepada penggunaan orang Arab dan juga disahkan betul oleh Al-Quranul Karim. Baik, 9 sini selama 9 tahun.
Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, nah, kenapa dibaca tis'a, tidak dibaca dengan tis'ata dalam perbincangan modul kedua dulu dalam tajuk adat ma'dud, ya. Jadi bila kita belajar yang tinggi, lepas tu kita jangan lupa dari tajuk yang telah pun kita khatam tu. Okey, supaya tidak terlupa. Tis'a sini tak dikatakan tis'ata sini. Kenapa begitu? Sebab apa kita muzakkarkan adat? Nah, tidak baca tis'ata, muannafkan adat. 9 tahun dia masuk dalam kategori yang kedua dalam tajuk adat ma'dud yang pernah kita bincang dahulu. Adat ma'dud ni besar tajuknya, dia ada 7 kategori yang kita belajar dalam buku 2 dahulu. Okey, ada 7 kumpulan. Kumpulan pertama untuk bilangan 1 dan 2. Kumpulan ketiga untuk kategori bilangan 3 hingga 10. Okey, begitulah yang keempat sampai yang ketujuh. Jadi yang kedua apa dia? 3 hingga 10. Dia nak bilang 3 tahun, 4 tahun, sampailah 10 tahun. Maka dia ada kaedah dia tersendiri yang kita mesti ikut. Apa dia? Adat datang dahulu. Ini adat, bilangan. Kemudian ma'dud, benda yang kita bilang datang kemudian. Tempat kedua, belakanglah. Apa lagi? Adat tidak dimasukkan alif lam. Jangan masuk. Nah, jangan. Salah. Okey. Adat, bila kita i'rab dia di-i'rab sebagai mudhaf. Mudhaf, huruf akhirnya tak boleh baca tanwin. Jangan baca tis'ain. Salah. Baca bagi satu saja. Mudhaf, huruf akhirnya tidak boleh dibaca dengan tanwin. Baik. Manakala ma'dud, dia mengikut ma'dud ini akan di-i'rab sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ini sangat penting. Bila sebut mudhafun ilaihi, yang terlintas dalam minda kita, hukumnya apa? Ini. Bukan marfu'. Bukan mansub, tapi majrur. Apa alamat ditandanya? Bergantung kepada perkataan yang kita gunakan. Di sini mesti jamak. Sebab bilangan 3, 10 mesti jamak. Jadi, sini kalau perkataan yang terlibat ialah jamak muzakkar salim, dia di-i'rab sebagai mudhafun ilaih, hukumnya majrur bil ya. Majrur mesti dengan aliyah. Sebab dia tergolong dalam kategori jamak muzakkar salim. Jadi bila ada orang tanya, Ustaz, kalau saya baca tis'a sinun boleh tak? Saya kata maknanya sampai, orang faham 9 tahun, tapi dari segi nahunya salah. Kita nak sampai maksud dan betul nahu. Betul sorof dia. Okey? Baik. Berikutnya, talaqqa alaihi fiqhal Madinah. Al-Imam Asy-Syafi'i bertalaqi. Kita selalu sebut ya, bertalaqi. Maknanya apa bertalaqi? Dia pergi berjumpa, berdepan. Kalau dulu face to face lah. Okey, lepas tu dia baca, gurunya tegur bacaannya. Dia baca kitab Al-Muwatta', gurunya tegur kitab itu. Kalau saya nak baca. Okey. Guru terang, dia pun tanya, itu bertalaqi. Okey. Berguru. Kataan talaqqa ini, kalau kita tengok, ada ta lah depan. Ada orang dia keliru. Dia kata, ini mesti fi'il mudhari'. Tidak. Setelah kita belajar dulu, ada wazan-wazan bagi fi'il madhi. Ada satu wazan itu, ialah tafa'ala. Wazannya apa? Tafa'ala. Okey? Jadi, kalau kita ambil dia ni,
tafa'ala talaqqa. Asal usulnya huruf ya tanpa titik ini asalnya memang bertitik. Dan bila bertitik memang berbaris atas. Sebagaimana wazan tafa'ala dibacanya asalnya talaqqaya. Okey. Jadi dalam kaedah ilmu sharaf bila ya ini berbaris duduk di hujung. Okey. Dan sebelumnya bagi atas. Jadi baris ya mesti dibuang dan titiknya dibuang, dia berfungsi sebagai alif yang memanjangkan qaf yang berbaris di atas. Alif ini dalam bentuk ya tanpa titik. Okey, alif lembut namanya. Alif maksurah. Ikutlah ya. Jadi dia bantu panjang. Untuk ringankan sebutan, maka dibuang baris, dibuang titik. Talaqqa. Mudhari' dibacanya ya talaqqa. Okey. Ya talaqqa. Baik. ولكنه كان مع ذلك يقوم برحلات في البلاد العربية. Perkataan rahalat boleh dibaca dengan dua wajah. Okay, wajah yang kedua birihlat. Okey. Jadi kalau kita baca birihlat itu mengambil kira sebutan asal. Asalnya ialah rihlah. Rihlah. Ada orang dia buat program tak? Namanya rihlah. Okey, ada tambahan sikit lagi. Rihlah ni maksudnya satu perjalanan, satu pelayaran, rihlah. Satu piknik pun boleh rihlah. Banyak maknalah. Jadi kalau ada dua pelayaran, ada dua perjalanan, rihlatani. Okey. Bila jamak disebutnya rihlat. Okey. Balik asal ra bagi bawah dikekalkan, ha memang mati dikekalkan. Lam ini macam bagi atas sebab ada alif rihlatun. Jadi ada pandangan yang sebut begitu mengikut asal. Betul. Kamus merakamkan begitu. Yang kedua, pandangan kedua, membuat sedikit pertukaran baris dengan tujuan meringankan sebutan. Juga betul. Maka dibacanya rahalat. Okey. Tuan-tuan dengan pelik. Sebab apa? Kita banyak jumpa. Perkataan lain pun berlaku. Contohnya raka'atun, satu rakaat. Kafnya mati ketika mufrad. Bila jamak dibacanya raka'at. Usalli fardal maghribi 3 raka'at. Kita tak dengar pun imam sebut 3 raka'at. Kalau baca macam tu mungkin dengar macam sedikit tekanan, berat. Jadi ahli-ahli bahasa zaman dulu lagi, zaman Arab jahiliyah lagi, mereka sebut sajadat, raka'at. Okey. Walaupun demikian tak nafikan ada kumpulan kabilah yang nak kekalkan di mati. Kekalkan huruf yang mati hatta ketika jamak. Okey. Walakinnahu tetapi kana ma'a dhalika, ma'a asalnya maksudnya bersama. Okey, dengan dhalika keadaan itu. Okey. Dalam masa yang sama, dalam masa dia menuntut bertalaki, yaqumu birahalatin, masa-masa terluang yang ada, dia pun melakukan rahalat, perjalanan ilmu fil biladil arabiyah, ke negara-negara Arab yang lain. Ya ta'allamu min ahwalin nas, dia belajar berkenaan dengan keadaan orang ramai, rakyat jelata contohnya. Wasyu'uni mujtama'ihim, dan urusan masyarakat mereka. Jadi kita pun kena tahu dah dari sudut mufrad dan juga jamak.
Sebagaimana yang Allah kita bincang, kataan ahwal ia jamak bagi hal. Jamak bagi hal. Manakala sya'nun, syu'un, jamak bagi sya'nu. Wa kana min waqtin ila akhar. Okey, dari satu masa ke masa yang lain. Dari semasa ke semasa lah maksudnya. Wa kana min waqtin ila akhar. Yadhhabu ila Makkah liyazura ummah. Dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk menziarahi ibunya. Wa yastafida min nasaihiha, dan mendapat manfaat, okey, daripada nasihat-nasihat ibu. Okey, baik. Jadi kita sambung malam ini. Walamma mata Malikun sanata. Baik. Jadi kalau kita aja lam mim bersabdu, kita akan baca lamma. Kalau kita tengok lam mim saja, nah, kadang-kadang dibaca 5 kerana sesuatu. Okay? Jadi kalau ada sabdu, mesti baca apa? Lamma. Terjemahan lama-lama ini saya tengok tak kala. Itu terjemah lama. Tak kala. Apabila. Bila. Okey. Walamma mata, bila Al-Imam Malik mati. Bahasa comelnya wafatlah. Okey. Sanata. Jadi pernah dulu, dah kita terang di samping tajuk huruful jar yang simple, di sana ada juga tajuk dipanggil zaraf. Nah, zaraf terbagi kepada 2. Satunya dinamakan zarfu al-makan, kataan yang menunjukkan posisi tempat, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Okey. Satu lagi nama apa? Zarfu az-zaman, kataan yang menunjukkan masa. Okey, sebelah pagi, sebelah petang, sebelah malam, siang hari, semalam, besok dan sebagainya. Termasuklah sanata, maksudnya tahun. Okey. Bila sebut sanata, kita terjemah dia pada tahun. Baca sanata, terjemahannya apa? Pada tahun. Kita tak perlu tulis fi. Nak tulis fi boleh, tapi kena baca fi sanati. Kena baca bagi betul lah. Okey. Bila baca sanata, fi ini kita abaikan. Sebab semasa terjemahan telah pun ada terjemahan fi pada tahun. Okey, tapi syaratnya mesti baca bagi atas. Okey, apa i'rabnya? I'rabnya ialah zarfu zaman. Okey, jadi dalam bahasa Inggeris disebut preposition of time. Sanata 179. Bagi yang kata pelik dah Ustaz nak baca ni. Macam mana nak buat? Okey. Jadi kalau kita nampak ya, ada 179. Ini tulisan Arab. Kalau tulisan ni 179 macam inilah. Okey. Jadi kita nak macam mana? Kita sebut yang ni dulu, yang ratus dulu. Sebut yang ratus dulu. Okey. Lepas tu sebut sa ni. 9 ni. Baru sebut yang tengah ni. Yang ni 10 pun dah. Jadi, mula-mula sebut yang ratus dulu. Yang kedua sa, yang ketiga baru 10. Jadi satu kaedah. Satu kaedah menyebut. Ada kaedah yang lain. Saya ambil kaedah inilah yang masyhur sikit. Jadi nak kata macam mana? Sanata mi'atin. Mim bagi bawah. Okey. Hamzah bagi atas. Okey. Ta ni bagi bawah 2. Dua alif ni apa tujuan? Arab tulis, Quran tulis, kita ikut.
Ya, panjang ke mim tak panjang sebab nak panjang mim mesti guna ya. Kalau ada alif, nak gunakan alif sebagai huruf mat mesti mim bagi akas barulah berfungsi dah alif itu sebagai huruf mat. Okey. Jadi yang ni baca pendek. Dalam Quran kita jumpa tanda sifrun mustadir. Bulat membujuk. Itu sistem penandaan dalam Quran. Jadi ada dia macam tak ada. Tapi kena ada dalam tulisan. Kebiasaannya begitu. Sanata mi'atin wa. Kena ada wa ya. Lepas tu 9. Wa tis'in. Okey. Lagi 70. Wa sab'in. Sanata mi'atin wa tis'in wa sab'in. Okey. Jadi dulu kita belum lagi kita dulu masa belajar adab ma'adub dulu kita hanya belajar membilang dan menyebut benda setakat 99. InsyaAllah akan datang kita akan sentuhlah. Dan di sana ada kaedah juga melibatkan muzakkar muannas. Okey, ha itu macam mana nak sebut? Okey, saya mengambil cara yang mudah. Saya buat ha ini. Okey, saya guna pandangan lil hijrah. Mudah. Okey. Ha itu mewakili tahun hijrah. Cara mudah lil hijrah. Yang satu cara yang lain. Akan yang mudahlah dulu. Masukkan li harfu jar. Lepas tu kita tulislah ha itu singkatan daripada hijrah. Ada Syafi'i ada. Okay, bila kita lompat, dia akan lompat kepada syin. Ada Syafi'i ila Makkah. ثم سافر إلى نجران في عمل ومنها إلى العراق. Al-Imam Asy-Syafi'i kembali, ada pempulang balik ke Mekah lepas meninggalnya tuan gurunya iaitu Al-Imam Malik. Okey, kata ada di sini dengan makna raja'. Okey, ada ain alif dan mudhari'nya disebut ya'ud. Maknanya apa? Pulang, balik, kembali. Okey. Jadi kalau amar kita kata apa? Kalau amar kita kata aud. Jadi untuk tukar kepada amar kita kena ingat baliklah proses daripada fi'il madhi, fi'il mudhari' untuk anta, anti, antum, antum ni. Anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Lepas tu kena buanta. Lepas tu lihat kepada huruf akhir dan sebagainya. Okey. Raja' dengan ain ya. Mudhari'nya yarji'u. Okey. Ini amar memang masyhur lah. Sebut macam mana? Irji'. Irji'. Raja'a, ra dibaca tebal. Sebab ra itu bagi atas. Okey? Yarji'u. Ra ini pun baca tebal sebab ra itu mati sebelum dia bagi atas. Ini penting tuan-tuan bila kita baca Quran. Di sana ada tajuk tafkhimur ra. Ra dibaca tebal. Lepas tu satu lagi tarqiqur ra. Ra dibaca nipis. Okey. Dan ada satu bab walaupun nampaknya macam mesti baca nipis tapi meraihkan huruf-huruf tertentu, maka dia kena baca tebal. Ini pula ra mati. Alif yang depan ini dalam Quran tanda begini, namakan ia adalah hamzah wasal. Jadi kalau ra mati dan sebelumnya ada hamzah wasal, hamzah wasal ini nak baca macam mana? A, I, U, baca I. Sebab baca I sebab melihat kepada baris huruf yang ketiga. Jim bagi bawah.
Maka hamzah wasal kena baca bawah juga. Kena baca bawah. Sebab huruf 3 baris bawah. Jadi ra macam mana? Ra kena nipis ke tebal. Zahirnya macam nipis. Tapi di sana ada satu ba dalam ra dalam tebal nipis ra. Di sini ra dibaca tebal. Okey, sebab apa? Sebelumnya ada hamzah wasal. Tak kisahlah hamzah wasal itu baca bawah ke atas ke, baca bawah ke baca depan ke, atas tak ada. Ra tetap dibaca dengan tebal. Irji' bukan baca irji', salah. Irji'. Okey. Baik. Berikutnya ila Makkah thumma safara, kemudian Al-Imam Syafi'i bermusafir ila Najran, ke Najran, satu daerah. Tempat itu namanya Najran. Fi amalin, untuk tujuan bekerja. Okey, Najran. Nun, jim, ra. Lepas ada alif, ada nun. InsyaAllah tuan-tuan, okay, kalau Allah Ta'ala panjangkan usia kita diberi kekuatan, insyaAllah kita akan sampai tajuk yang bincang berkenaan dengan huruf akhir. Ada kalanya kata yang tertentu memang tak boleh kita baca dengan baris tanwin. Najranu. Tak boleh baca najranun. Okey, insyaAllah kita akan belajar. Kalau kita datangkan ila, salah satu daripada harfun min hurufil jar, datang sebelum kataan yang tak boleh dibaca dengan tanwin, kita tak boleh nak turunkan sepenuhnya ke bawah. Tak boleh. Apa yang boleh kita buat hanyalah tukar kepada bagian atas. Jadi bagi orang yang baca, bila dengar saya baca tadi, ila najrana, silap ke itu? Tidak. Ila najrana turun. Ada bab yang akan bincang. Wa minha, dan dari Najran itu, ila al-Iraqi, ke negeri Al-Iraq, negara Al-Iraq. Al-Iraq ini nama negara. Dan nama negara ini daripada dulu lagi sampai la ni dibaca dengan alif lam, mengikut bacaan Arab. Najran tak ada alif lam. Okey, sebab apa begitu? Kita kena ikut. Itu penggunaan tradisi orang Arab. Jadi kalau kita baca Al-Iraq, okey, Al-Iraqu. Saya masukkan ilah sebelumnya macam tadi lah. Tak, mana tak ilah. Ilah mana ke? Okey. Jadi kalau ilah ni dia akan tarik baris ke bawah. Yang ni tarik tak? Boleh. Ilah ni kuat. Harfun min hurufil jar, dia akan tarik baris. Sebab apa boleh tarik? Sebab nama khas negara Iraq ni tak, dia ada alif lam. Maka boleh ditarik sepenuhnya. Ilal Iraqi. Begitu. Baik. Wa akhiran, dan last kali, akhirnya, intaha bihil matafu. Pusingan rihlah ilmu dia itu berakhir. Di mana? Al-mataf maksudnya tempat. Intaha maksudnya berakhir. Okey. Berakhir. Bihi al-matafu, maknanya berakhirlah pusingan rihlah ilmunya. Okey. Ila Misra, ke negara Mesir. Okey. Mesir pun sama juga tempat. Ia termasuk nama-nama khas yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Okey. Itu penggunaan umum, kebiasaan orang Arab. Okey. Sekiranya tak ada alif lam. Memang kata Mesir tidak disebut dengan alif lam. Ila Misra. Ini pendapat yang paling kuat sekali. Walaupun di sana ada sedikit khilaf. Sanata, pada tahun. Jadi kalau kita tulis bisa Melayu kita 199. Macam itulah. Kalau Hijriyah. Kalau tulis Arab di style condong sikit. 9 dia macam ni. Okey. Itu Arab lah style dia. Dia punya tarik itu dicondong sikit.
Okey, tak apalah macam mana pun. Yang penting kita tahu cara baca. Yang bermula kita sebut ialah nombor 1 ini. Nah, ratus. Lepas tu yang last kali. Nah, lepas tu sebutan berikutnya yang ketiga ialah puluh. Ratus, sa, puluh. Okey. Baik. Jadi kita akan sebut sanata pada tahun. Okey. Mi'atin. Orang yang sebab apa tak baca mi'atin? Sebab apa tak baca mi'atun? Mi'atan. Mi'atin di sini di i'rab tak sebagai mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Bila sebut mudhafun ilaihi, maka kata sana, tuan-tuan, ada dua. Yang pertama, zarfu makan, zarfu zaman. Yang kedua, mudhaf. Okey? Yang pertama apa dia? Zarfu makan, zaman. Zarfu zaman, baca bagi atas. Ya, pada tahun. Dalam masa yang sama, dia merangkap mudhaf. Okey. Jadi yang kedua, mudhaf ilaih. Nah, mi'atin mudhaf ilaih. Sanata mi'atin wa tis'in. Okey. Wa apa lagi? Wa tis'ina. Okey. Jadi yang ni macam banyak sikitlah. Tis'in bertanwin. Bila kita tulis wa, mesti yang ni bertanwin. Sanata mi'atin wa tis'ina lil hijrah. 199 tahun hijriah. Okey. Kha itu biasanya secara mudah disebut lil hijrah. Ada yang kata hijriah pun boleh. Baik. Fahiya tatawassatu diyar al-islamiyata baina asy-syarqi wal gharbi wal andalusi. Mesir itu terletak di tengah-tengah. Okey, negara-negara Islam. Perkataan ad-diyar banyak makna. Okey. Dalam Al-Quranul Karim kerap kita jumpa. Nah, waladarul akhirati. Dar mana negeri. Okey, al-akhirah akhirat. Okey. Dalam Al-Quran dia ada dua cara sebut. Satunya waladarul akhirah. Satu lagi disebut waladdarul akhiratu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, pelik. Itu perbincangan tentang penggunaan dar. Baik. Darun. Kita baca tanwin ra. Bermakna dia ni kata nama. Kalau tuan-tuan baca dara, da alif, ra alif. Tuan-tuan nak kata dia ni berfungsi sebagai fi'il, baca dar. Okay. Mudhari'nya yadu. Apa makna dara yadu? Berpusing, berputar, beredar. Dara yadu. Gitu. Okey, kalau macam darun sah, dia isim kata nama. Setiap isim dia adalah perbincangan. Mufrad jamak. Dalam kamus dia tak bagi muthanna sebab boleh tambah alif nun. Darun. Glamournya diyar. Okey, diyar. Yang mana negeri boleh, negara boleh, rumah pun boleh. Okey. Nabi menjadikan Darul Arqam pusat penterbihan para sahabat di awal Islam. Nama negeri kita di Malaysia ada tambahan Darul Ihsan, negeri. Darul Iman, negeri keimanan dan sebagainya. Okay, baik. Kataan dar ketika mufrad tidak ada pun ta marbutah. Okey, tidak ada pun ta marbutah. Kataan dar ketika mufrad
Walaupun tidak ada tamarrutah, kebiasaan dalam budaya Arab, dalam tajuk muzakkar dan muannas, mereka mengira kata dar sebagai muannas. Okey. Sebab itu dalam Quran, kalau tuan jumpa, disebutnya walad darul akhirah. Okey, walad darul akhirah. Yang memanglah negeri akhirat itu, negeri yang terakhir itu, negeri akhirat. Jadi ini sifat, ini mausuf. Ini sifat dia akan ikut mausuf. Mausuf itu muannas, sifat muannas. Okey. Jadi kalau sebarang benda, kalau kita jamak sahaja, sama ada jamak taksir ataupun jamak muannas salim, memang hukumnya muannas. Ini mufrad muannas sebagai muannas tradisi Arab. Ini diaru muannas mengikut kaedah jamak taksir ghair aqid. Lepas jawab disebut fahiya tatawassatu. Dia berada di tengah-tengah. Okey, negara-negara Islam. Mesir. Okey. Wa baina syarqi antara timur wal gharbi dan barat wal andalusi wal andalus tuan-tuan boleh tak potong sikit? Okey, wal andalus tu tuan buang ya tinggal sin saja. Wal andalusi gitu. Buang ya besar. Okey, saya silap. Dan Spanyol. Wa kanat laha makanatun ilmiyatun. Wa kanat laha makanatun ilmiyatun. Maknanya apa? Kanat dulu. Okey. Mesir itu kanat laha dulu Mesir itu mempunyai kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Makanan kedudukan ilmiah akademik ilmu. Liiqamati talamidil Imam Malik, kerana iqamah di sini iqamah tuan-tuan banyak makna. Makna yang pertama, kalau kita nak sembahyang ada lafaz tu. Lafaz ringkas daripada azan. Untuk maklumkan solat ada dipanggil al-iqamatu. Allahu akbar, la ilaha illallah, itu panggil al-iqamatu. Lafaz panggil orang. Iqamah juga dengan makna kita bermukim. Okey, di sesuatu tempat. Itu iqamah. Okey, iqamah juga dengan makna mendirikan sesuatu. Iqamat is-salah, mendirikan solat. Okey, jadi dia bukanlah terikat dengan satu saja makna tidak. Di sini dia dengan makna menetap, tinggal, duduk. Okey. Jadi liiqamati kerana ramai murid-murid Al-Imam Malik menetap biha di Mesir. Okey. Jadi Al-Imam Malik mempunyai ramai anak murid. Jadi anak-anak murid Imam Malik ini ramai yang menetap di Mesir. Dah pasti. Jadi berkembanglah madhab Maliki itu. Aqama Syafi'i bil fusta. Jadi Imam Syafi'i yang suka menuntut ilmu, merantau tambah lagi ilmu, perjalanan menuntut ilmunya itu berakhir di Mesir. Dan last kali dia aqama Asy-Syafi'i bil fustati. Dia aqama di sini bukan makna mendirikan, tapi maksudnya menetap, duduk, tinggal, bermukim. Okey. Yang Imam Syafi'i di Al-Fustat. Al-Fustat ini satu bandar lama di Mesir. Baik. Dan sebut aqama mudhari'nya yukim. Bagi orang yang bermusafir, keadaan aqama ni maksudnya dia bermukim di sesuatu tempat. Bila kita bermusafir, kita kena tahu
berapa hari nak pergi ke sesuatu tempat. Okey, contohnya perjalanan 1 hari. Nak duduk di Kedah. Tak berapa hari nak duduk? Seminggu. Seminggu nak duduk sana ada program. Ataupun 2 minggu nak pergi ke Johor, pergi camping. Jadi, bila kita dah niat nak pergi lebih daripada 7 hari, nak pergi berapa hari di sana? 4 hari nak duduk di sana di Johor. 4 hari. Maka sampai saja di Johor, kita tak boleh lagi semayang secara jamak dan qasar. Okey? Nak duduk Johor hari, nak duduk 3 hari saja, boleh jamak dan qasar. Nak duduk 4 hari, sampai sana langsung tak boleh jamak dan langsung tak boleh qasar. Okey, ada orang kata, Ustaz, saya nak duduk 2 minggu. Lepas tu 3 hari pertama saya jamak dulu, boleh dengan qasar? Tak boleh. Begitu itu dalam pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita nak pergi tu, tengok niat kita, perancangan kita. Jadi kalau kita nak pergi melebihi 3 hari, maka sampai sana semayanglah seperti biasa, tidak jamak dan tidak qasar. Baik. Aqam Asy-Syafi'i bil fustati, kataan al-fustat ni nama kota lama, dia ada alif lam. Bila kita masukkan B, jadi dia akan menarik baris. Okey? Kalau saya tulis tanpa B, macam mana? Al-fustatu. Okey. Ini sebutan yang tepatlah. Sebab ada juga yang baca al-fustat. Ada yang baca dengan fi. Ini al-fustat. Jadi belum ada sebarang gangguan daripada harfun min hurufil jar baik depan. Tak, saya masuk B. Mesti bersambung dengan alif. Maka B-nya akan tarik. Dia kuat, tarik sepenuhnya. Bil fustati. Wa akhadha yulqi durusahu. Dan dia mula yulqi menyampaikan. Durusahu, kuliah-kuliahnya, darsun, pelajaran, 1 pelajaran, darsani, 2 pelajaran, mutanna. Kalau banyak, durus, dia menyampaikan kuliah-kuliahnya lah. Fi jami'iha, di Masjid Al-Fustat. Tuan-tuan, kataan jami' ini di sini dengan makna fi masjidiha. Fi jami'iha makna fi masjidiha. Sebab ada orang dia nak kata jami' memanglah bukan setakat makna masjid saja, ada makna yang lain. Kalau kita nak dengan makna masjid, letaklah masjid. Kita letak jami' kampung baru. Masjid kampung baru, tak ada masalah. Jami' maksudnya masjid. Kalau di Morocco, dia ada satu masjid di Al-Qayrouan yang diasaskan oleh kerajaan umat Islam pada zaman kerajaan Bani Umayyah, yang pemimpin mereka lari sebaik tertegaknya kerajaan Abbasiyah. Pada ketika itu ada 2 buah kerajaan. Kerajaan Abbasiyah di Damsyik dan kerajaan Umayyah yang baru terbentuk di Morocco. Okey. Jadi Maghribilah. Jadi ada sebuah masjid namanya Jami'u Qayrouan. Jami'u maksudnya masjid. Okey, kalau sebut jami'ah, university. Yang kata, oh Ustaz, ini masjid jantan lah sebab tak ada ta. Tidak. Tak ada ta di hukum dimusakkan. Maknanya masjid. Baik. Perkataan yulqi penting, ya. Bila kita tengok perkataan, kita tahu baca mengikut wazan dia. Kata yulqi ini datang mengikut wazan af'ala. Okey, af'ala. Af'ala sudah pasti mudhari'nya yuf'il.
Bila kita baca af'ala ada 4 huruf. Huruf tambahan di sini ialah hamzah. Nah, jadi mudhari' baca yu. Sebab aku baca yu, madhi ni ada 4 huruf. Okey. Alqa. Okey. Mudhari'nya yulki. Alqa banyak makna. Okey. Antara makna campak. Okey, ada makna buang, lontar. Ada makna sapu. Okey. Kisah Nabi Yusuf. Nah, bila dia tanya ayah macam mana? Oh, adik-adik yang lain yang dah sedar isah ni, dia kata, maaflah, ayah buta dah. Dah apa gitu, dah ingat kamu. Nah, sebab kami lah jahat. Sehinggalah ayah ni sedih, teringat sangat kamu, wahai Yusuf. Dah, sampailah dia menangis semua. Lepas tu dia berbuta. Nabi Yusuf tak apa. Ayat 93 dalam surah Yusuf. Dia kata, idhabu, pergilah kamu balik. Biqamisi hada, dengan baju aku ini. Orang kaya ke banyak baju? Dah, biqamisi hada fa'alku. Jangan kata, campaklah. Kasar rasa. Maka sapulah. Dah, muka ayah dengan kain, dengan baju aku itu. Ya, tibasira, nescaya matanya kembali celek. Kadang-kadang makna apa? Makna sapu. Ikut keadaan. Di sini maksudnya menyampaikan. Ya. Jadi alqa yulki. Memang asal usul ni ialah alqaya. Seperti tadi dibincang. Bila berat dibuang, bagi dibuang titik. Ini asalnya apa? Yuf'ilu yulki. Ya duduk di hujung. Okey, sebelum ni bagi bawah. Hanya kita tukar dhammah kepada mati. Titik ya tak dibuang sebab dia akan berfungsi sebagai ya harfu mat. Sebelumnya bagi bawah, titiknya kekal. Okey, jangan buang titik dia. Baik, habis ya. Berikutnya, khallafa Syafi'i madhhaban dhakhman yahtarimuhu al-muslimuna jami'an. Khallafa. Mutakhir ini ada orang dia suka sebut salaf. Ulama salaf. Nah, okey, jadi ulama salaf yang datang sekitar 300 tahun. Lebih kurang lepas era sahabat. Pas kematian Nabi itu lebih kurang macam itulah. Sekitar 300 tahun dinamakan ulama salaf. Okey, dalam tempoh 500 tahun, okey, lepas kematian Nabi itu dikira sebagai ulama khalaf. Khalaf ialah golongan ulama yang mempunyai kepakaran yang sangat hebat pada zaman khalaf lah. Okey, ilmu semakin berkembang dengan penerbitan zaman salaf. Ketika itu zaman permulaan masih lagi berlaku zaman fitnah dengan perang saudara dan sebagainya lah. Jadi mungkin di pertengahan dan di akhir yang kemuncaknya pada zaman khalaf. Maka berlakulah perselisihan sedikit tentang memahami ayat-ayat yang berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Di sini khallafa dengan makna khallafa ini bukan isim. Khallafa ini fi'il. Khallafa ini datang dengan wazan fa'ala. Fa'ala. Ya. Khallafa. Makna apa? Telah meninggalkan. Okay. Kalau bahasa mudah, apa dia? Taraka. Ini sebutan mudah. Khallafa Syafi'i, al-Imam Syafi'i telah meninggalkan. Bila dia mati, dia telah meninggalkan mazhaban dhakhman. Satu mazhab yang sangat besar. Dhakhman kabiran.
yahtarimuhu al-muslimun. Di mana orang-orang Islam tak jami'an kesemuanya, okey, sebahagian besar, okey, orang Islam menghormati pandangan dan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ihtarama, menghormati. Okey, jadi kita kena ada satu senarai bagi fi'il madhi dan juga mudhari'. Ihtarama. Okey, mudhari' yahtarim. Ihtarama yahtarim. Baik. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Inggeris kita sudah pun biasa sebut I respect him. Saya hormat, saya hormati dia. Okey. Jadi kalau bahasa Inggeris kataan ni, kataan respect dia biasa kita guna. Jadi kalau Arab yahtarama yahtarimu sepatutnya kita tahu. Dan cabaran kita ialah bila kita nak guna fi'il nak guna fi'il madhi, dia ada 14. Okey. Dia punya apa sifat yang kita kena ikut, kena tahu. Dan mudhari' pun dia ada 14. Kalau amar ada 6 saja. Tapi madhi mudhari' ini penting. Yahtarama, ihtarama, ihtaramu. Ihtaramat, ihtaramata, ihtaramna. Ihtaramta, ihtaramtuma, ihtaramtum. Ihtaramti, ihtaramtuma, ihtaramtunna. Ihtaramtu, ihtaramna. Mudhari' pula. Yahtarimu, yahtarimani, yahtarimuna, tahtarimu, tahtarimani, yahtarimna, tahtarimu, tahtarimani, tahtarimuna, tahtarimina, tahtarimani, tahtarimna, ahtarimu, saya menghormati. Nahtarimu, kita menghormati. Jadi I respect, ahtarim. Kita boleh guna dalam perbualan, insya-Allah. Wa taraka mu'allafatin kathiratan. Dan dia telah meninggalkan mu'allafatin, karya-karya kathiratan yang banyak. Kata lain yang mudah, kutubanlah. Okey, mu'allafat makna di sini tulisan, karya, kitab, buku. Minha antaranya al-ummu. Al-ummu kitab yang khusus dalam bidang fiqh. Okay? Disusun fi 7 mujalladatin, dalam 7 jilid. Wa fihi fiqhuhu. Dalam kitab itu dimuatkan fiqh Asy-Syafi'i. Wal musnadu fil hadith. Imam Asy-Syafi'i bukan setakat hebat dalam bidang ilmu fiqh, tapi dia juga mengasaskan kitab yang bernama Al-Musnadu fil Hadith. Okey, bincang tentang ilmu hadis. Jadi kalau kita kata Imam Al-Bukhari hebat dah, Imam Asy-Syafi'i ini termasuk antara guru, dia kata termasuk di antara guru Al-Imam Al-Bukhari. Sebab Al-Imam Al-Bukhari ini bermazhab Asy-Syafi'i. Okey. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini lagi hebatlah ilmu hadisnya. Secara logiknya. Wa ahkamul Quran. Hukum hakam Quran. Okey. Wa risalatu fi usulil fiqh. Dan risalah. Kitab yang bernama Ar-Risalah. Ar-Risalah ni asalnya makna surat. Okey. Ar-Risalah makna kedua kerasulan. Ar-Risalah. Dan makna ketiga maknanya asas ilmu usul fiqh. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i meletak asas kepada ilmu usul fiqh. Ilmu ni ada tak pada zaman Nabi? Tak. Secara berbuku, bertulis tak ada. Maka dia pun buat. Ini dikira bid'ah hasan. Okey, baik. Tuwaffiya al-Imam Asy-Syafi'i fi Misr sanata. Jadi yang kita warnakan itu ialah fi'il. Saya bacakan tadi, baris tidak ada
dibacakan tuwfiya. Ni fi'il apa? Nah, dari segi masanya ialah fi'il madhi. Okay. Tawaffa. Sebelum berlaku perubahan baris, asalnya dalam kamus disebut tawaffa. Makna bertawaffa? Telah mematikan. Okay. Telah mencabut nyawa. Bahasa kasar sikit lah. Telah mengambil nyawa. Telah mewafatkan. Tawaffa. Okay, baik. Mudhari'nya disebut tawaffa mudhari'. Tawaffa mudhari' disebut ya tawaffa. Okey, ini baris asal sebagaimana yang tertulis dalam kamus. Tawaffa telah mematikan. Ya tawaffa sedang mematikan, sedang mengambil nyawa. Okey. Jadi dalam Quran ada tak? Okey, ada. Antaranya dalam surah As-Sajdah. Ada. Okey, dalam surah As-Sajdah ada. Dan surah-surah yang lain. Baik. Kalau kita tukar kepada fi'il madhi mabni lil majhul. Ras tajuk nahwu yang kita tajuk saraf yang kita bincang. Saraf dan nahwu yang kita bincang last sekali iaitu fi'il madhi lil majhul dan naib fa'il. Kalau fi'il madhi maklum beginilah. Tak bagi yang asal. Majhul bagi fi'il madhi dibacanya bagi depan. Okey. Waw ini dia terpengaruh, terkesan sama, maka dia turut berubah. Okey. Huruf sebelum akhir apa? Huruf fa. Fa ditukar kepada baris bawah. Sebalik ditukar kepada bawah, ia dikembalikan titiknya dan dikembalikan juga baris atas ni. Okey. Tuwfiya. Tuwfiya ni namanya fi'il madhi, fi'lun madhi mabniyun lil majhul. Kita tak nyatakan fa'il. Memanglah kalau dimatikan kita faham dah. Yang matikan dia mestilah Allah. Jadi bila kita buang tujuannya untuk semua maklum Allah yang mematikan. Jadi ayatnya lebih ringkas. Jadi bila Allah itu tidak dinyatakan dalam ayat, jadi al-imam mesti dibaca dengan al-imamu dan di-i'rab sebagai naib fa'il. Tuwfiya al-imam Syafi'i fi Misra sanata mi'ataini wa arba' sanata mi'ataini wa arba'a lil hijrah. Wa kana umruhu dan umurnya pada ketika itu. Penulisan dah hadir pada zaman ini. Dah mula berkembang dah. Rancak lagi pada zaman khalaf. Wa kana umruhu dan umurnya. Jadi bila kita baca umru itu baca baik depan sebab dia menjadi ismu kana. Ismu kana i'rabnya hukumnya marfu' bil dhammah. Wa kana umruhu arba'an, umurnya 54 sanatan, 54 tahun. Jadi Al-Imam Syafi'i meninggal dunia dalam usia 54 tahun, belum sampai umur pensiun lagi. Kalau kita lah umur pensiun 60 katakan.
Muda universiti mati. Jadi dulu kita ada bincang berkenaan dengan adab makhluk. Adab makhluk yang last kali kategori yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 yang ketujuh. Nak bincang? Nak daripada nombor berapa? Nombor 23. Nak sampai 29. Okey. 33 hingga 39. Lagi 43, 49. Sampailah akhirnya 93. Tak, 99. Kaedahnya dah belajar dah dulu. Antara kaedahnya, okey, kalau disebut sanatan, sanatan itu mesti, tahun itu mesti mufrad. Yang kedua, mesti nakirah. Yang ketiga, mesti baca bagi atas. Okey, untuk kategori ini, dah 54 dalam inilah. Ma'dud sanah atau ma'dud benda yang dibilang. Jadi kalau ma'dud muannas, sanah di sini muannas, maka bahagian pertama adat iaitu arba'an mesti muzakkar. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, tak, kalau tuan-tuan mungkin keliru, bolehlah saya membalik nota, begitulah ya. Baik. Wa qad su'ila ahadul ulama كيف وضع الشافعي هذه الكتب وكان عمره يسيرا وقد سئل أحد العلماء كيف وضع الشافعي هذه الكتب وكان عمره يسيرا معناه salah seorang alim ulama telah ditanya, kalau saya terima by word, dan telah ditanya, nah, salah seorang alim ulama macam tu. Jadi kalau kita buka dalam kamus sa'ala, nah, alif bertanda hamzah di atas. Begitu. Ini yang asal yang belum dipinda lagi. Ini fi'il apa ni? Fi'ilun madhi mabni lil ma'lum. Inilah yang dicatat dalam kamus. Mana apa? Telah bertanya. Jadi ada orang yang bertanya dalam ayat. Kalau ditanya, dia bacanya su. Fi'il madhi kan, huruf pertama bagi depan. Huruf semula akhir hamzah lah, dibaca bagi bawah. Huruf akhir memanglah dibaca dengan bagi atas. Fi'il madhi memang huruf akhir bagi atas. Hamzah kalau dia baca bagi atas dan duduknya di tengah perkataan, dia mesti bertongkat. Alif. Kalau dibaca bawah, duduk di tengah, tongkatnya, kursinya adalah rumah ya tanpa titik. Maka dibaca su'ila, begini tulis dia. Okey, su'ila. Dalam Al-Quranul Karim, tulisan Al-Quran, resamnya sangat istimewa. Kita kata sangat istimewa. Nah, kadang-kadang kita berpening. Perlu rujuk kepada pakar-pakar Quran. Dalam Al-Quran, kalau jumpa hamzah, dibaca dengan bagi bawah dan kedudukannya di tengah, akan ditulis begini. Ini resam Quran. Jadi kalau tuan-tuan nampak macam ni, itu ayat Quran. Kalau ayat biasa, bukan resam Quran, maka hamzah memang peraturannya ditulis di atas. Bukan di bawah garisan. وقد سئل أحد العلماء كيف وضع الشافعي, bagaimana Imam Syafi'i ini mampu menulis. Wada'a ni makna apa? Makna meletak, itu satu. Wada'a makna kedua, makna melahirkan baby dari perempuan, beranak. Makna kedua, beranak. Makna ketiga wada'a ni membikin, menulis, membina, itu wada'a. Membina soalan, wada'a al-as'ilah contohnya. Wada'a hadhil kutub, maksudnya mengarang kitab-kitab ini.
Wa kana umruhu yasiran, sedangkan pada ketika itu umurnya tu yasiran. Dia buat banyak kitab sedangkan umurnya tu yasiran, pendek. Yasiran asal makna apa? Mudah. Asal makna mudah. Tapi dimaksudkan dalam teks ini ialah qasiran. Umurnya pendek. Kalau kita ada orang umur 90 tahun, panjang lagi usianya. Sihat lagi. Baik. Jadi qasiran dia jadi qaf sa ya ra. Yasiran dengan makna qasiran, pendek. Okey. Baik. Faqala lalu. Ulama yang ditanyakan itu perihal Syafi'i, dia berjawab, qala jama'allahu lahu 'aqlahu liqillati 'umrihi. Kataan ain mim ra boleh dibaca dua cara. Sama ada mim dihidupkan dengan baris depan ataupun mim dikekalkan mati. Dalam Al-Quran, mim itu dibaca dengan baris depan. Tujuannya untuk meringankan sebutan. Bagi setengah orang, kalau baca mim itu hidup, mereka rasa mudah. Setengah orang, kalau kita baca mim itu mati, mudah pula bagi dia. Jadi kalau tuan rasa mana yang mudah, silalah. Dua-dua harus, tak ada masalah. Liqillati umrihi. Bagi orang yang mudah, hidup liqillati umrihi. Dua-dua boleh. Jadi dia jawab Allah akan menghimpunkan akalnya. Himpunkan akalnya. Liqillati, kerana sedikit umurnya. Okey. Jadi anugerah yang besar, Allah Ta'ala memberi kemahiran ilmu. Imam Syafi'i diriwayatkan dalam cerita-cerita As-Salafus Salih. Bila dia buka kitab, dia terpaksa tutup sebelah muka surat. Sebab bila dia baca sebelah kanan, mata dia tengok sebelah kiri, dia akan terus ingat. Dia akan tutup sebelah. Dia akan baca sebelah kanan dulu. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang hebat seperti ini, tokoh-tokoh ini, kalau kita ada sedikit kurang rasa puas hati dengan pandangan dia, beradablah dengan tokoh-tokoh ini, sebab mereka ini belajar dengan penuh adab dengan guru-guru mereka. Mereka ini belajar dengan penuh adab dan tawaduk ni, dan mereka ini taklah lalai. Seperti orang kita. Jadi mereka ini memberi sumbangan yang sangat besar. Kitab mereka sampai Allah ni menjadi rujukan. Kitab kita kalau buat mungkin bertahan 2 tahun, 3 tahun, itu hilang dah pandang dah. Karamah yang sebenar ialah apabila kitab-kitab kita ini, ulama-ulama dulu sampai sekarang orang boleh pegang lagi, boleh baca lagi. Tak seperti Al-Imam Al-Bukhari. Kepala ni. Kalau orang tu buat kitab 2 tahun, orang tak pandang dah, habis dah, tak kenal dah. Setakat 2 tahun saja. Jadi, karamah yang besar ialah menghasilkan sesuatu manfaat yang besar kepada masyarakat. Radiyallahu 'anil Syafi'i. Mudah-mudahan Allah meredai sumbangan Al-Imam Syafi'i. Wa nafa'allah. Mudah-mudahan Allah memanfaatkan an-nasa. Wa nafa'allahu an-nasa, sekalian manusia, bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa khuluqihi, dan akhlaknya. Jadi perkataan khuluq di sini dibaca kha baris depan, lam baca baris depan. Jadi kalau kita baca baris lain, maknanya berubah. Kalau dibaca khalqun, ia berbeza dengan khuluqun. Ada doa yang masyhur yang diajar oleh alim ulama. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah cantikkan kejadianku, rupa parasku, rupa badanku, wa hassin khuluqi, maka elokkanlah, cantikkanlah juga akhlak. Okey, dia khalq dengan makna rupa paras, kejadian. Kadang-kadang khalq dengan makna makhluk ciptaan Allah. Manusia pun boleh.
Wa nafa'allahu an-nasa bi'ilmihi wa khuluqihi wa ikhlasihi. Ikhlas sangat penting tuan-tuan. Ikhlas ini sangat penting dalam apa kerja. Ikhlas sangat penting. Hatta dalam perjuangan menegakkan Islam pun ikhlas sangat penting. Allah akan bongkarkan apa sahaja. Nah, kalau kita tak ikhlas. Okey. Banyak bukti yang berlaku. Wal'iyadha billah. Dan kita minta semuanya kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni menjadi bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap amalan semayang kita, puasa kita tak seberapa khusyuknya ke mana. Maka ikhlas itu penting. Mana-mana kerja supaya Allah Ta'ala pandang ikhlas dan Allah beri markah yang tinggi. Baik. Wa ikhlasihi, dan keikhlasan Asy-Syafi'i, wa quwwati dinihi, dan kekuatan pegangan agama. Okay, kekuatan agamanya. Jadi perkataan radiyah dan juga nafa'a di sini tuan-tuan, memang dari segi binaannya itu fi'il madhi yang kita faham. Bila fi'il madhi menjurus kepada makna yang lepas. Radiyah. Okey. Seperti apa? Rahimah. Maknanya apa? Rahimah ni telah merahmati. Dari segi masanya telah merahmati. Sebab fi'il madhi. Baik. Lagi. Nafa'a. Mana apa nafa'a? Telah memberi manfaat. Lagi. Hafizah. Dalam ayat yang lain. Kalau dijumpa. Hafizah telah memelihara. Kadang-kadang kita jumpa ungkapan ini. Dalam situasi yang kita faham. Diguna untuk mendoakan orang lain. Jadi fi'il madhi, kalau dia ada ciri-ciri doa, kita akan terjemah dia, mudah-mudahan Allah meridai Imam Syafi'i, dan mudah-mudahan Allah memanfaatkan manusia seluruhnya dengan ilmunya. Jadi fi'il madhi, bila dia ada makna doa, maka terjemahnya boleh kita kata mudah-mudahan. Begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini telah pun kita sempurnakan kisah Al-Imam Syafi'i yang asal fokusnya ialah tajuk fi'il madhi wal mudhari' al-mabni lil majhul. Tapi saya datangkan contoh fi'il mabni lil majhul ini dalam bentuk cerita. Mudah-mudahan di samping kita belajar, kita dapat mengambil sesuatu yang manfaat daripada kisah ulama yang tersohor dan lagi dihormati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji, tolong rekodkan. Alhamdulillah. Shukran Ustaz.